ikhlas, mengelakkan sifat riak. Hadis ke-58. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa ammal muhlikatu fasyuhun muta'un wa hawa'un muttaba'un wa i'jabul mar'i binafsihi wa huwa taraf minal hadith. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara-perkara yang boleh membinasakan ialah kebakhilan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan perasaan ujub seseorang terhadap diri sendiri. Merasa diri sendiri lebih baik. Hadis riwayat Bazzar Baihaqi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min aswa'in nasi manzilatan man adhaba akhiratahu bidunya ghairihi, rawahu Baihaqi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling buruk ialah orang yang membinasakan akhiratnya untuk kepentingan dunia orang lain, yakni untuk manfaat dunia orang lain. Dia sanggup melakukan amalan yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, langsung dia membinasakan akhiratnya. Hadis riwayat Baihaqi. Alhamdulillah tuan-tuan, pagi ni kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ikhlas, itu mengelakkan daripada sifat riya. Hadis yang pertama, hadis daripada Anas bin Malik. Anas, hadis yang ke-58. Nama Anas ni kita dah biasa sebut, seorang yang berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Dalam hadis ini dia menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa ammal muhlikatu, perkara-perkara yang boleh membawa kepada kebinasaan di kita. Sebagai umat Nabi Muhammad ini, kita hidup ini ada perkara-perkara yang boleh membinasakan kehidupan kita, boleh membinasakan amalan kita, kan, boleh membinasakan ketakwaan kita. Apa disebutkan oleh Nabi? Nabi mengatakan yang pertama ialah fasyuhun muta'un, kata, kebakhilan yang ditaati. Jadi sifat bakhil, kalau kita rasakan ada dalam diri kita ni, muhasabah diri kita, tengok diri kita, dalam diri kita ni masing-masing ada sifat bakhil. Maka kalau bakhil itu tidak diperbaiki, kalau bakhil itu tidak dikekang tetapi dituruti, ditaati, sifat kedekut. Kedekut ni tak hidung masin, jenis tak hidung masin ni, dia keluarkan duit pun, dah keluar duit tu, dia kata nak masuk balik, dia akan masukkan balik duit tu. Bakhil, takhab macam tu. Nak keluarkan sedikit sedekah pun payah, nak infak pun payah. Memang dia tengok orang lain infak tapi dia tak rasa apa-apa. Datang hari Jumaat, datang solat, tengok orang ulur RM1, RM2, RM5, RM10, RM20, RM50. Dia tengok tu, dia tak ada perasaan apa, relax aja. Tak ada jatuh dalam hati dia, dia orang ni buat pahala banyak, aku ni tak ada perasaan ke, tak nak pahala ke? Tak ada, dia relax aja. Dia tengok pula, buang duit dia, buat beli barang ni bagus kan. Sampai peringkat begitu. Kebakhilan yang ditaati, itu yang pertama yang membinasakan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua ialah wahawan muttabaun. Dia kata hawa nafsu yang diikuti. Tadi sifat bakhil, yang kedua hawa nafsu. Hawa nafsu, keinginan dia yang sifatnya tidak baik, yang sifatnya buruk. Apa-apa yang hawa nafsu tu nak, dia turuti. Benda-benda maksiat, benda-benda dosa dia follow, dia ikut. Setiap kita ni Allah Subhanahu Wa Taala bekalkan dengan nafsu. Disebutkan inna nafsa la ammaratum bisu. Secara generalnya yang katakan nafsu ada pada setiap manusia ini, dia ada jenis-jenis, ada tingkat-tingkat dia. Tapi secara umum nafsu tu dia akan ada yang mengarahkan kita kepada
kejahatan, keburukan. Tapi bila benda jahat tu kita, apa yang kita buat, muttabaun, kita ikut kehendak nafsu tu, begini, benda buruk, benda dosa, benda maksiat, kita follow je. Itu yang kedua kata Nabi SAW, yang membinasakan di kita. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Seseorang itu dia merasa takjub, dia merasa kagum dengan apa-apa kelebihan, apa-apa yang Allah anugerahkan pada dia. Dia rasa takjub, diri dia takjub, dia rasa dia hebat, dia rasa dia power. Mungkin dari sudut harta, tengok aku ni kaya, banyak harta pada orang lain, aku ni pangkat besar, hebat daripada orang lain, aku ni punya kedudukan yang hebat, Allah Ta'ala anugerahkan dia seorang cerdik, pandai, boleh pula pangkat besar-besar, gaji besar-besar. Dia takjub dengan diri dia sendiri kan. Tak kisahlah apa-apa, mungkin dia rasa dia paling handsome, dekat Meru ni tak ada orang lebih handsome pada dia kan. Itu juga dia takjub pada diri dia kan. Apa-apa kelebihan yang Allah berikan pada seseorang tu, dia tenggelam dalam diri dia sendiri, dia takjub. Ataupun dalam konteks kita beramal pula, kita ni jenis rajin pula solat berjemaah, semain sunat, tengok aku ni rasa macam okey, bagus nak kau team compare dengan orang lain ni, kira aku paling bagus lah kan. Dia takjub, dia paling best dia solatnya, amalannya, so dia takjub pada diri dia sendiri. Dan itu yang ketiga kata Nabi SAW, tiga perkara yang membinasakan. Itu yang pertama tadi sifat bakhil, yang kedua mengikut hawa nafsu, dan ketiga dia takjub pada diri dia sendiri. So tiga-tiga ni kita fahami, kita dengar, ada tak penyakit ni pada diri aku? Kalau aku rasa ada, jadi kita tengok, baiki diri, istighfar kepada Allah SWT, minta Allah berikan kepada kita hati yang bersih, supaya kita sentiasa ikhlas dalam amalan kita. Jadi jauh kita daripada sifat riak itu. Amalan kita Allah Subhanahu Wa Taala terima keseluruhannya. Jadi insya-Allah kita fahami hadis ini, kita amal dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Sallallahu ala Muhammad.